Yang sahih di berita RTM. RTM terus unggul. Berita perdana edisi Khamis 8 April. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Penggunaan AstraZeneca dikaji, ekoran kesan sampingan vaksin yang sangat jarang berlaku. Strategi pelbagaikan pelaburan lonjakkan 3.4% nilai aset di bawah pengurusan PNB. Assalamualaikum, salam sejahtera. Malaysia akan mengkaji penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 di negara ini. Ekoran kesan sampingan vaksin itu yang sangat jarang berlaku. Ia ekoran dapatan Agensi Ubat-Ubatan Eropah EMA yang mengesan berlakunya pembekuan darah luar biasa bersama platelet darah rendah. Justru Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menerusi Twitternya menjelaskan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 akan membuat pertimbangan terperinci perkara itu. Semalam Khairi berkata Malaysia masih mempunyai masa untuk memutuskan sama ada akan meneruskan dengan penggunaan vaksin AstraZeneca kerana ia hanya akan tiba dari fasiliti COVAX pada Mei nanti. Jawatankuasa Keselamatan EMA semalam membuat kesimpulan mengenai dapatan kajian mereka terhadap vaksin AstraZeneca yang mengesahkan bahawa manfaat vaksin itu dalam mencegah COVID-19 secara keseluruhan melebihi risiko kesan sampingannya. Bagaimanapun, EMA mengingatkan para profesional penjagaan kesihatan dan penerima vaksin agar terus berwaspada mengenai kemungkinan adanya kes yang terjadi dalam tempoh 2 minggu selepas divaksinasi. Setakat ini, sebahagian besar kes yang dilaporkan berlaku pada wanita berusia bawah 60 tahun dalam tempoh 2 minggu menerima vaksin. Masyarakat disaran supaya merujuk pihak berwajib seperti Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM berkaitan berita sahih vaksin COVID-19 bagi mengelak terpengaruh dengan golongan anti-vaksin. Ini termasuk penyebaran berita palsu berkaitan penerima vaksin yang meninggal dunia akibat kesan sampingan selepas divaksinasi. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata, vaksin yang dibawa masuk ke negara ini terbukti selamat secara saintifik, malah turut disahkan Majlis Fatwa Kebangsaan. Rakyat juga boleh membuat sebarang pertanyaan mengenai sesuatu berita yang disebarkan golongan anti-vaksin dengan cepat melalui pasukan khas KKMM. Kita memang ada pasukan respons pantas untuk membuat pemakluman setiap kali ada berita-berita palsu yang kita rasa wajar untuk diberikan pemakluman dan penerangan. Tapi di bawah darurat ini, kita ada ordinan kuasa-kuasa khas yang membolehkan tindakan itu lebih cepat dan kita sentiasa pantau dan kita akan ambil tindakan tegas bagi berita-berita palsu yang disengajakanlah. Kononnya ada orang meninggal kerana itu dan sebagainya. Datuk Saifuddin menyatakannya kepada media sebelum sesi menghadap Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail di Istana Arau. Turut berkenan hadir Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Petra Jamalulail. Malaysia akan menyumbang 50,000 dos vaksin COVID-19 kepada Bosnia Herzegovina berikutan kesukaran negara itu mendapatkan bekalan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof berkata sumbangan dibuat atas dasar keprihatinan dan hubungan baik kedua-dua negara. Jelasnya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet semalam.
kita tak tahu banyak negara-negara lain yang tak mempunyai kedudukan seperti kita. Itu sebab kita bersyukur syukur. Kita mahu ke depan. Contoh kita menandatangani perjanjian COVAX untuk kita diberi utamaan disalurkan vaksinasi yang diluluskan. Negara-negara lain tidak berkemampuan seperti kita. Tidak mempunyai visi seperti Perdana Menteri yang mahu menengok ke depan supaya rakyat kita ni dilindungi dahulu. Itu sebab kita sebutkan kita mengimbangi nyawa dan kehidupan. Dari cepat kita mendapat vaksinasi, lepas cepat kita boleh membangunkan semula ekonomi negara. Mengulas lanjut, beliau berkata sumbangan berkenaan tidak akan menjejaskan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kerana negara memiliki bekalan vaksin yang mencukupi. Penghantaran itu akan diserahkan kepada perundingan terus antara Kementerian Luar dengan Kementerian Kesihatan. Sehingga kini masih belum ada keputusan dari Kerajaan Arab Saudi mengenai perkembangan pelaksanaan ibadah haji untuk tahun ini. Perkara itu dinyatakan Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Hussein Said Qatan. Menurut Dr. Mahmud, buat masa ini Kerajaan Arab Saudi sedang melihat situasi semasa pandemik COVID-19 terlebih dahulu di negara-negara Islam sebelum membuat sebarang keputusan. Saudi government and the leaders of the Saudi Arabia is the safety of the Hujjaj and of course the health safety. So we must be sure for all the procedure what we will do during this Hajj. That's why we follow what the situation of the COVID-19 around the world, and then inshallah we will take the best decision. First, the important decision is to organize Hajj in all safety situation, especially the health safety. Beliau berkata demikian selepas majlis ringkas pengedaran kurma sempena Ramadan, hadiah penjaga dua tanah haram yang juga Raja Arab Saudi, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud. Acara tahunan Kerajaan Arab Saudi itu diadakan kembali selepas tidak diadakan tahun lalu akibat COVID-19. Sebanyak 50 tan kurma diedarkan tahun ini kepada 24 negara Islam terpilih di seluruh dunia. Di Malaysia, 23 NGO Islam dan 7 organisasi media turut menerima sumbangan kurma Raja Salman. Supaya umat Islam semua akan rasa nikmat Ramadan Al-Mubarak dengan kita waktu iftar dengan tamar daripada Arab Saudi. Mudah-mudahan Allah memberkati segala usaha mereka dan begitulah harapan kita semua supaya Allah redha kepada segala ibadat kita, doa kita supaya sebagaimana disebut oleh Safir tadi, iaitu Duta Arab Saudi di Malaysia, supaya kita akan dapat keluar daripada COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini mengeratkan lagi hubungan antara umat Islam sesama Muslim dan juga hubungan antara Malaysia dan juga Arab Saudi. Mudah-mudahan juga Ramadan kali ini kita diberkati dan dipermudahkan untuk melakukan amal ibadah di dalamnya, insya-Allah. Situasi semasa COVID-19, 1,285 kes baharu direkodkan hari ini mengatasi jumlah kes sembuh 1,175 sekaligus menjadikan jumlah kes aktif meningkat kepada 14,203. 4 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlah kematian kini 1,308 kes. Berikut statistik harian COVID-19 dan kes jangkitan mengikut negeri-negeri. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan berkuat kuasa mulai esok hingga 22 April di 5 lokaliti membabitkan kluster teknologi Pramujaya di daerah Pekan Pahang. Ini melibatkan pekerja kilang yang tinggal di Taman Perdana, Perkampungan Pramujaya 3, Taman Sepekan Makmur dan Kampung Pulau Serai. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kenyataan medianya memaklumkan Kementerian Kesihatan telah melaksanakan 495 ujian saringan
ringan. Daripada jumlah itu, secara kumulatif, sebanyak 67 kes positif COVID-19 telah direkodkan dari kluster ini. Pelaksanaan PKPD ini untuk memastikan pergerakan penduduk di lokaliti terbabit dapat dikawal bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 kepada komuniti luar. Seorang wartawan akhbar tempatan meninggal dunia ketika membuat pendakian di Pulau Tali Kail, Greek Perak kira-kira 11.51 pagi tadi. Allahyarham Zulkifli Abdul Latif, 41 tahun, dipercayai mengalami sesak nafas sebelum tidak sedarkan diri. Menurut Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Greek, Saiful Amar Ismail, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 1.27 tengah hari dan segera ke tempat kejadian. Sekarang tu kita terima semasa mendaki. Disebabkan stretcher kita yang berat, mengambil masa lah sikit untuk kita sampai ke lokasi kejadian. Jarak tuan daripada mula starting point tu ke lokasi mangsa? Starting kita ke lokasi mangsa lebih kurang 500 meter lah daripada aras pembukaan air tadi. Mangsa akan dihantar ke Hospital Greek untuk bedah siasat. Sementara itu, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli menerusi satu kenyataan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Allahyarham Zulkifli Abdul Latif. Kementerian bakal memberi bantuan yang bersesuaian dalam pengurusan jenazah Zulkifli. Allahyarham meninggal dunia ketika menyertai program eksplorasi eko pelancongan sumber asli KETSA bersama media di Perak. Program bersama media selama 3 hari itu berakhir hari ini. 650 kg dadah jenis pil Captagon atau dikenali dadah jihad bernilai lebih 221.86 juta ringgit dirampas di Pelabuhan Klang Isnin lepas. Ia merupakan rampasan kedua dadah jenis itu di negara ini hasil perkongsian maklumat risikan Direktorat Jeneral Pengawalan Narkotik Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Datuk Razarudin Hussein berkata, dadah terbabit diseludup dari Asia Barat dan tiba di Malaysia Ahad lalu sebelum ke negara lain melalui Singapura. Kontena berisi dadah berkenaan dikesan pihak berkuasa melalui hasil imbasan yang menimbulkan imej mencurigakan. Tiada tangkapan dibuat. Bagaimanapun, JSJN dan pihak berkuasa Arab Saudi akan terus bekerjasama untuk menangkap pihak terlibat. Gunakan sebagai jihad drug ataupun dadah jihad digunakan oleh pemberontak ataupun askar-askar di Syria yang berperang. Tetapi buat masa ini kita tahu bahawa dadah-dadah sebegini juga digunakan sebagai dadah hiburan ataupun private party digunakan di tempat-tempat hiburan lah untuk anak-anak muda. Dia akan mendatangkan kekuatan, tenaga dan juga sens yang kuat. Jelasnya dadah tersebut masih belum memasuki pasaran Malaysia. Seorang peniaga baja dihadapkan ke Mahkamah Session Ipoh Perak atas pertuduhan memberi rasuah lebih RM30,000 kepada seorang penjawat awam 3 tahun lalu. Bagaimanapun, tertuduh Lee Sun Tek, 52 tahun, mengaku tidak bersalah. Tertuduh didakwa memberi suapan berbentuk wang tunai kepada pembantu penguatkuasa Muhammad Fitri Hassan yang bertugas di Ibu Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Putrajaya. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 20 tahun, didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Tertuduh dibenarkan ikat jamin RM25,000. 22 Julai ditetapkan sebagai tarikh sebutan semula kes. Penyambungan air secara haram bukan sahaja perbuatan jenayah, malah merugikan syarikat membekalkan air. Bertindak atas aduan, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mengadakan operasi penguatkuasaan secara mengejut ke atas sebuah premis memproses barangan lusuh di Teluk Panglima Garang, Selangor. Operasi tersebut diadakan selepas menerima aduan berhubung aktiviti tersebut daripada Pengurusan Air Selangor Sembilan Berhad
air Selangor. Dalam operasi penguatkuasaan, SPAN mendapati pengusaha di premis tersebut telah melakukan sambungan secara terus daripada paip utama milik air Selangor. Premis ini dijangkakan telah melakukan hal ini lebih kurang setahun pengambilan air secara tak sah ni, yang melibatkan kerugian kepada pihak pengusaha air Selangor sekitar RM140,000 secara amnya. Sambungan adalah menggunakan pipe jenis HDPE poli bersaiz 30mm yang digunakan untuk tujuan beberapa, antaranya tujuan pejabat, tujuan memasak dan tujuan penginapan. Kesalahan tersebut akan disiasat di bawah peruntukan Seksyen 123-1 Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 Akta 655. Di bawah peruntukan yang sama, jika disabitkan kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Nilai aset di bawah pengurusan AUM Permodalan Nasional Berhad PNB untuk tahun keuangan 2020 meningkat kepada RM322.6 bilion. Peningkatan itu sebanyak 3.4% berbanding RM312 bilion yang direkodkan pada tahun sebelumnya. Menurut pengerusi kumpulan Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, di sebalik iklim pelaburan mencabar, prestasi memberangsangkan itu dicatat hasil strategi mempelbagaikan portfolio pelaburan luar dan domestik. Pelaburan antarabangsa membentuk 12% daripada keseluruhan portfolionya berbanding 8.5% pada tahun keuangan 2019. PNB managed to deliver a resilient financial performance. First, the assets under management grew to RM322.6 billion. Second, unit trust funds increased to reach 14.5 million accounts with the addition of more than 200,000 new investors. Tan Sri Dr. Zeti Akhtar bercakap kepada media menerusi taklimat laporan tahunan PNB 2020 yang diadakan secara maya yang turut dihadiri Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Ahmad Zulkarnain On. Dalam pada itu, pengagihan pendapatan dan bonus juga kekal kompetitif tahun lalu dengan RM11.1 bilion diagih melibatkan 14.5 juta akaun termasuk 200,000 pendeposit baharu. Untuk tahun keuangan 2021, syarikat pengurusan dana terbesar negara itu menyasarkan untuk mengembangkan segmen pelaburan baharu, merangkumi tenaga boleh diperbaharui, teknologi 5G dan pusat data. 5.7 juta premis telah diluluskan untuk pemasangan gentian optik bagi peringkat kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 1 setakat 31 Mac lalu. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, liputan 4G ketika ini pula berada pada tahap 93.51%. Langkah penambatan rangkaian 3G juga berjalan lancar dengan penyedia perkhidmatan berjaya memindahkan lebih 629,000 pelanggan. Manakala lebih 20,000 carrier 3G telah ditamatkan setakat 28 Februari lalu. MCMC akan terus berbincang dengan pihak berkuasa negeri untuk menyeragamkan kos pemasangan menara rangkaian baharu berikutan kos yang berbeza mengikut negeri. Sementara itu, MCMC mencatatkan peningkatan jumlah aduan rangkaian kepada 54,538 pada suku pertama 2021 berbanding 28,577 pada suku sebelumnya. Pelan Perlis Digital 2021 hingga 2025 diperkenal bagi menghubungkan kerajaan, rakyat dan swasta menerusi platform digital supaya tidak ketinggalan dalam arus pembangunan digital. Di sebalik pelaksanaannya, keperluan menaik taraf prasarana menjadi keutamaan bagi meningkatkan kelajuan jalur lebar di seluruh negeri. Tidak hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja, malah membabitkan kawasan luar bandar. Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man berkata, pelan itu dibina
dibina secara khusus untuk negeri Perlis mengikut acuan sendiri berdasarkan Plan Induk Plan Tindakan Jalinan Digital Negara Jendela yang akan menjadi platform penambahbaikan komunikasi digital negara di bawah rancangan Malaysia ke-12 iaitu 2021 hingga 2025. Hasil pertemuan bersama Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah hasrat meningkatkan prasarana jalur lebar berkenaan mendapat maklum balas positif. Bila prasarana tu dah upgrade kan, so mudahlah untuk kita menyalurkan dia punya tu kan, dari segi connectivity dia sampai ke peringkat-peringkat yang masuk kampung dan sebagainya. So sekarang ni hanya kawasan-kawasan yang dilihat mempunyai potensi besar untuk pasaran. Itu yang menjadi isu. Datuk Seri Azlan menerima kunjungan hormat Menteri Komunikasi dan Multimedia di Kompleks Dewan Undangan Negeri Kanga. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah Risda sedang menyiapkan 60 depo skrap dan susu getah latex di seluruh negara. Pengerusi Risda, Datuk Muhammad Salim Sharif berkata, pihaknya memperuntukkan RM2.54 juta bagi membina depo berkenaan dengan sasaran pekebun kecil seramai 11,446 orang. Katanya menjelang akhir tahun ini, kesemua depo berkenaan siap dibina, membabitkan 33 depo skrap dan 27 depo susu getah. Jadi dari segi prasarana latex ini, kita dah buat depo latex ini, pusat pengumpulan latex ini di seluruh negara. Malah khususnya Negeri Sembilan ini dah ada 3 dah. Dia bergantung kepada jawatan kuasa ataupun TSB tersebut. Kalau keadaan ini dia tidak mencapai tahap kita 70-80% di kalangan pekebun kecil ini, kawasan berkenaan, dia dapat dilaksanakan. Datuk Muhammad Salim yang juga ahli Parlimen Jempol berkata, Risda telah memulakan semburan bagi mengatasi penyakit luruhan daun di seluruh negara. Risda menyalurkan peruntukan RM15.74 juta bagi mengatasi penyakit berkenaan dalam bentuk semburan racun kulat. Penyakit itu memberi kesan kepada 15,282 hektar kebun getah, membabitkan 8,043 pekebun kecil. Dalam keadaan kita pada hari ini, kita mahu bahawa penyakit ini dirawat dengan kadar segera. Kerana kawasan yang dapat penyakit ataupun penyakit luruh daun ini, dia punya parameter ni kita kena rawat keadaan dia ni, penjarakan lebih kurang 10 batang pokok kelilingnya. Jadi kalau kena kelompok tu, kelilingnya kita kena buat. Jadi supaya pencegah. Rancangan masakan Senduk Kuali Kak Lina Pom-Pom bakal menemui penonton TV1 sempena Ramadan ini. Paparannya seketika nanti. Penantian sekian lama kaki tangan RTM yang berstatus piecemeal atau pekerja sambilan berakhir apabila 308 pegawai dilantik ke Jawatan Kontrak Perkhidmatan COS. Lantikan berkuasa 1 April itu sekaligus menyaksikan mereka akan menerima gaji tetap bulanan sama seperti pegawai tetap. Jelas Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek, kebajikan pegawai menjadi keutamaan. Justru komitmen pelbagai pihak termasuk RTM, Kementerian Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA membolehkan isu berkenaan berjaya diselesaikan hanya dalam tempoh 2 bulan sahaja. Yang mana perkhidmatan itu jauh lebih baik berbanding dengan semasa mereka memegang jawatan sebagai piecemeal, di mana daripada segi pendapatan mereka lebih tetap, di mana allowance yang mereka boleh layak dapati di samping kemudahan-kemudahan lain. Sebagai contoh, kalau sebelum ni mungkin sukar untuk dia buat pinjaman sebab tidak ada payslip. Sekarang ni dengan menjawat jawatan kontrak, dia
sebahagian daripada anggota perkhidmatan awam yang mana juga tiap-tiap bulan dia dapat payslip dan dia boleh gunakan payslip itu sebagai dokumen untuk dia buat pinjaman perumahan ataupun kenderaan. Beliau ditemui selepas majlis penyampaian surat lantikan kepada pegawai kontrak perkhidmatan yang turut dihadiri Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Rozain Idris. Dengan lantikan itu, ia memberi sinar baharu kepada kaki tangan RTM terutama mereka yang telah lama berkhidmat. Okey, so kenapa tidak ambil ya, servis pun mungkin tak lama lagi, jadi ambil peluang ni untuk bekerja. Cuma kita kena biasakanlah daripada kita baca berita tu sekejap baca, tapi kali ni kena kerja waktu 9 jam total ya. So itu sajalah dan rasa gembira dan terima kasihlah. Alhamdulillah, terima kasih pada kementerian kerana menjaga kebajikan kaki tangan yang telah lama berkhidmat. Alhamdulillah lah. Sebenarnya sebab tetap perjuangannya lama dah kan. So 16 tahun memang setia dekat RTM. Sebab apa? Sebab memang suasana kerja kat sini macam keluarga. Jadi apa yang kami semua dapat hari ini kira bersyukur, Alhamdulillah. Okay, saya rasa amat gembira kerana hari ini saya dan isteri saya turut mendapat kontrak JP ini sebab saya sudah berkhidmat lebih 10 tahun di RTM ni dan ini merupakan satu penghargaan yang telah diberikan oleh kerajaan, KKMM dan juga Jabatan Penyiaran terhadap kami. RTM bakal menyajikan sebuah program majalah masakan khas Ramadan bertajuk Senduk Kuali Kak Lina Pom-Pom sempena Ramadan yang akan ditayangkan setiap hari pukul 12.30 tengah hari di TV1. Pengerusi Eksekutif Masjid All Star United Sendirian Berhad, Noli Aimina Dahsyari berkata, rancangan itu akan dihoskan artis terkemuka tanah air, Eli Mazlin yang akan menjelajah ke seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak sekaligus mempromosi pelancongan domestik. Beliau merangkap penerbit memaklumkan lebih menarik lagi apabila rancangan arahan pengarah muda Abidin Azizi dan skrip oleh Azza Amy itu akan ditemani 29 barisan artis dan selebriti popular. Antaranya Nabila Razali, Hun Hakim, Michael Ang dan Siti Saleha. Terdapat drama pendek momen pertemuan Kak Lina dengan artis atau selebriti jemputan dan mereka akan memberi barangan keperluan masakan sebelum memasak resepi pertama. Rancangan ini juga akan diserikan dengan persembahan kumpulan basket di samping persembahan istimewa kebudayaan negeri tertentu. Selain itu, pengacara Ali Mazlin yakin dengan kekuatan tersendiri program itu mampu menarik minat anak muda dalam bidang masakan. Kita ada kekuatan kita di mana yang kita juga ada macam contoh menu kita sangat berlainan daripada segi macam contoh kalau sebelum ni bukan sebelum ni lah, maksudnya kebanyakan rancangan masak ni kadang-kadang punya menu agak banyak, susah. Jadi kita punya program Senduk Kuali Kak Lina Pom-Pom ni kita memberi menu-menu yang mudah di mana kita nak ajak anak-anak muda kita khususnya yang selama ni rasa macam masak ni susah. Mereka ditemui selepas majlis pelancaran Senduk Kuali Kak Lina Pom-Pom yang dirasmikan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Datuk Seri Muhammad Mentek di Putrajaya. Rancangan itu mempunyai 3 segmen iaitu resepi ringkas air tangan Kak Lina Pom-Pom, diikuti resepi mengikut negeri yang dikunjungi serta resepi musang berjanggut. Stadium Sultan Muhammad keempat masih belum dapat lampu hijau. Perak FC cari pemilik baharu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk edisi sukan kali ini kita mulakan dengan laporan tanah air.
Iltizam ahli gabungan adalah kunci dalam mengembalikan semula kemeriahan bola sepak di Asia. Demikian pandangan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FM, Datuk Hamidin Muhammad Amin yang optimis tentang komitmen seluruh ahli gabungan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC untuk memulihkan semula arena bola sepak di benua ini selepas terkesan akibat pandemik COVID-19. Sambil menggesa industri bola sepak Asia agar komited dalam menempuh cabaran impak COVID-19 dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP serta protokol penganjuran perlawanan, Hamidin percaya usaha mengembalikan kemeriahan bola sepak Asia akan terlaksana secepat mungkin. Jelas Hamidin, ikatan hubungan yang rapat amat penting dalam memacu semula kemeriahan bola sepak khususnya di benua Asia. Beliau berkata demikian selepas hadir ke mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif AFC ke-7 bagi Penggal 2019-2023 yang diadakan di Manama, Bahrain semalam. Mesyuarat itu dipengerusikan Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa dan turut dihadiri Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino. Berdasarkan keputusan AFC menyusun semula format pertandingan seperti Liga Juara-Juara Asia, kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia serta Piala AFC. Hamidin percaya Badan Induk Bola Sepak Asia itu sudah ada formula untuk pulihkan kembali industri bola sepak di benua berkenaan. Ini kerana jelas Hamidin, AFC sudah memiliki contoh atau modul yang sesuai dan boleh diguna pakai oleh semua ahli gabungan. Malah beliau berharap semua ahli gabungan terus mematuhi SOP serta protokol pertandingan bagi memastikan industri bola sepak di Asia kembali normal. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Seterusnya, penyokong bola sepak di Kelantan nampaknya terpaksa menunggu lebih lama lagi sebelum dapat menonton aksi di Stadium Muhammad ke-4. Ini kerana stadium berkenaan masih belum dapat lampu hijau dari kerajaan negeri bagi kehadiran penonton ke stadium susulan arahan peningkatan kes COVID-19 di Kota Baru. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Football League MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan, Stadium Sultan Muhammad ke-4 menjadi venue tunggal setakat ini yang tidak dibenarkan kehadiran penyokong. Setakat hari ini kita dimaklumkan bahawa di Stadium Sultan Muhammad ke-4 di Kota Baru, Kelantan, bahawa SOP kerajaan negeri sendiri masih tidak membenarkan penonton masuk ke stadium disebabkan pandemik, angka indeks pandemik COVID-19 di Kota Baru itu sendiri. Ya, maka kerajaan negeri mengambil keputusan itu. Ya. Jadi kita hormati keputusan itu dan pasukan pun memahami. Ya. Dalam perkembangan sama, Ghani turut menjelaskan walaupun dua perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim Johor Bahru dan Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras berjaya meyakinkan pihak kerajaan, namun masih terdapat beberapa kelemahan daripada segi pematuhan prosedur operasi standard SOP yang harus diperbaiki. Ada kelemahan-kelemahan sedikit yang perlu diperbaiki di semasa ke masa. Tentunya kelemahan ini tak dapat dielakkan, ya, kemungkinan ada kelalaian dan sebagainya, tapi SOP yang besar dia diikuti dengan begitu baik. Saudara, Perak FC hari ini membuka tawaran kepada mana-mana pihak untuk menjadi penaja utama serta membeli saham kelab itu. Pengumuman itu dibuat ahli lembaga pengarah Perak FC, Khairul Syahril Muhammad, dalam usaha menyelesaikan gaji tertunggak pemain pasukan tersebut. Menurut Khairul Syahril, ketika ini pihaknya sedang mengenal pasti pihak yang berminat menguruskan pasukan itu sepenuhnya tanpa ada sebarang kepentingan tertentu. Kita memang tak ada kepentingan langsung untuk berada di Perak FC ini, ya, bagi perkara ini. Jadi siapa yang boleh? Tapi genuine lah. Pihak yang betul-betul tulen untuk menguruskan, bukan sekadar nak jadikan batu loncatan untuk perniagaan dan sebagainya. Ini maksud saya. Yang banyak datang ni sebenarnya itu. Khairul Syahril berkata demikian selepas menghadiri program pelaksanaan penambahbaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi negeri di Ipoh. Difahamkan ketika ini pihak pengurusan kelab telah membayar tunggakan sebulan gaji kepada pemain Perak FC 1 dan Perak FC 2 semalam melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM900,000.
saya mengambil di hujung atau persiapan pasukan, tunggakan. Masih ada banyak lagi yang belum diselesaikan. Jadi kita bagi prioriti pada yang mana penting. Sebelum ini, Perak FC mendapat kecaman hebat daripada penyokong susulan isu tunggakan gaji pemain dan pegawai pasukan tersebut. Beralih ke aksi Liga Malaysia, meskipun dihimpit isu gaji, Perak FC akhirnya berjaya mencatat kemenangan kedua musim ini apabila berjaya menewaskan pasukan tercorot UiTM FC 3-2 di Stadium Perak malam tadi. Bagaimanapun, kejayaan tersebut tidak hadir dengan mudah apabila skuad kendalian Chong Yifat itu dipaksa bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum menjamin 3 mata berharga. Pada aksi tersebut, penyerang UiTM FC Nana Poku terlebih dahulu meletakkan pasukannya di depan menerusi 2 gol pada babak pertama. Namun, The Boss Gaurus berjaya merapatkan jurang dengan gol Renderson da Costa Morais pada minit kecederaan babak tersebut. Pemain naturalisasi negara Guilherme Di Paula kemudian menyamakan kedudukan menerusi penalti pada minit ke-60 sebelum Renderson muncul wira skuad Youth dengan meledak gol kemenangan pada minit ke-77. Kejayaan tersebut jelas sekali melegakan jurulatih Perak Chong Yifat selepas menyaksikan pasukannya beraksi dengan hambar sepanjang 7 perlawanan musim ini. So I told the players that if situasi sekian berlaku kan, so we got to, don't worry, take your time. So you have to play to your normal game and focus and confident. So it happened. Then I'm glad they practice and then they listen to some of the things that we reviewed earlier lah. Bagaimanapun, nada berbeza disuarakan pengendali UiTM FC Frank Bernard yang jelas sekali kecewa dengan kegagalan anak-anak buahnya mencatat kejayaan pertama meskipun mendahului permainan dengan 2 gol. They learn from this, but in the end, I'm not for educating. We need points. We need urgently points, and we had the chance today, but we give it away like easy again, and this is really disappointing. Keputusan itu menyaksikan Perak FC kini di tangga ke-8 dengan 8 mata, manakala UiTM FC kekal di tangga terbawah dengan 1 mata. Secara sementara itu, dalam saingan Liga Premier Johor Darul Takzim 2 terus mengekalkan rekod bersih di laman sendiri selepas mencatat kemenangan tipis 1-0 ke atas PDRM FC. JDT 2 yang turun selaku tuan rumah lebih banyak mengasak kubu PDRM dan ia membuahkan hasil apabila penyerang import Fernando Rodriguez berjaya meledak segol seawal minit ke-5 walaupun menerima tekanan dan serangan. PDRM bijak bertahan untuk mengekang segala percubaan JDT 2. Tiada pertambahan jaringan sehingga tamat babak pertama. Selepas itu, penguasaan tuan rumah pada babak kedua tetap tidak mengubah keputusan apabila banyak peluang terhidang gagal disudahkan jentera hadapan. Keputusan 1-0 ini kekal hingga tamat perlawanan dan membolehkan JDT 2 naik 1 anak tangga ke kedudukan kedua dengan 13 mata. Manakala PDRM FC kekal dengan 4 mata di kedudukan ke-10 Liga. Sementara itu, di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya berlangsung pertemuan di antara PJ City FC dengan KL City FC. Kesilapan Irfan Zakaria menjaringkan gol sendiri pada minit ke-50 tidak mematahkan semangat rakan lain untuk menyamakan kedudukan 1-1 seminit selepas itu melalui ketua pasukan Paulo Josue. Namun KL City FC kembali di depan 2-1 hasil jaringan Muhammad Hadin Azman minit ke-57. Bagaimanapun, kedudukan itu gagal dipertahankan apabila kelekaan bahagian pertahanan mengundang padah apabila PJ City FC menyamakan kedudukan melalui rembakan kencang Arkoji Leswaran pada masa kecederaan. Selepas 7 perlawanan, PJ City FC kekal di tangga ke-5 Liga dengan 10 mata, manakala KL City FC di tangga ke-6 dengan 9 mata.
Dalam pada itu, aksi Liga Premier di antara Selangor FC 2 dan Sarawak United FC di Stadium Majlis Perbandaran Selayang terpaksa ditunda ke satu tarikh baharu ekoran cuaca hujan lebat. Ketua Jurulatih Sarawak United Elevarasan menjelaskan penangguhan ini sesuatu yang tidak dijangka. Namun, ia tidak akan mengganggu momentum pemainnya yang akan bertemu skuad FM MSN 10 April ini. Dua-dua coach pun dah setujulah dengan keadaan padang, dengan petir. Memang kita tak dapat menyambung game ni. So, kita akui dengan apa referee tu cakap. Kita kena postpone the game lah untuk next game lah. Kita tunggu FML punya decision untuk next week lah. Keadaan cuaca ni kita kena terima lah. Dengan apa-apa keadaan cuaca ni, kalau cuaca macam ni, so kita kena fikir untuk game yang akan datang. Dan game yang akan datang tu hari bulan 10, hari ni 7. Dalam 2 hari kita ada one more match, so saya rasa tidak mengganggu momentum kita lah. Saudara, berita tadi mengakhiri edisi Sukan 8 April 2021. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Syairul Islam Basmullah. Salam hormat, insya-Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej serta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin rantau negara masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam. Oleh itu, buat masa ini, tiada sebarang amaran terperingkat dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan kesemua kawasan perairan-perairan di seluruh Malaysia buat masa ini. Dan melalui paparan imej satelit semasa diperhatikan terdapat kelompok awan aktif melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung, juga di hampir kesemua bahagian Sabah dan juga Sarawak, yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej gema radar semasa pula diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak, Rompin dan juga Pekan Negeri Pahang, juga sedikit melibatkan Negeri Sembilan, Melaka dan juga Barat Negeri Johor yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman Sarawak yang dijangkakan akan bergerak masuk ke kawasan Kalimantan dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi Sabah pula diperhatikan keadaan cuaca lembap ketika ini sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai barat serta Kudat negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir boleh berlaku melibatkan kawasan perairan Selat Melaka yang dijangkakan boleh bergerak masuk ke kawasan daratan menjelang awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Malaysia mencadangkan untuk mewujudkan sijil pengiktirafan vaksin COVID-19 secara timbal balas dalam kalangan 8 negara membangun atau D8. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan langkah itu mampu mempercepatkan pembukaan semula sektor ekonomi yang terjejas teruk. The COVID-19 pandemic has had an impact on the life and livelihood of our people and has triggered an alarm, specifically on the issue of poverty. I take this opportunity to urge the D8 member states to work together to address this issue collectively. Malaysia's main focus, of course, under its poverty eradication strategy has been on income generating, expansions of educations and training facilities, employment generation and modernization of rural life, as well as improvement in the living conditions. Malaysia would share our experience with the D8 member state to have a joint approach in moving forward in this post-COVID-19 global landscape. Perdana Menteri berkata demikian menerusi ucap tama pada sidang kemuncak D8 kali ke-10 yang diadakan secara maya. Antara pemimpin yang menyertai sidang ini termasuk Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Turut sama Perdana Menteri Pakistan Imran Khan dan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. Tema sidang kemuncak kali ini ialah Partnership for a Transformative World, Harnessing the Power of Youth and Technology. Ke arah menjadikan wilayah persekutuan sebagai bandaraya berkelas dunia, Pelan Induk Bandar Pintar Wilayah Persekutuan MySmart Wilayah 2030 dilancarkan hari ini. Tujuannya merangka dan memandu arah perancangan dan pembangunan bandar pintar melalui penerapan teknologi digital menjelang 2030. Jelas Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, rangka tindakan MySmart Wilayah 2030 ini menggariskan 25 dasar, 76 tindakan, 118 indikator dan 25 petunjuk prestasi utama melibatkan agensi di bawah kementerian. Pentingnya penggunaan ataupun aplikasi yang selari dengan perkembangan information technology, digitalization dan sebagainya. Dan wilayah persekutuan sebagai wilayah yang sepatutnya paling terkedepan, we should be the leader dalam perkara-perkara seperti ini, dan kita antara yang terawal dapat melahirkan blueprint yang sebegini. Jadi kita harap 10 tahun yang mendatang ini agensi-agensi mempunyai hala tuju yang jelas, sebab dalam blueprint ini digariskan dasar-dasar yang jelas, 25 dasar, dan juga line of action yang perlu diambil oleh setiap agensi berkenaan. Dasar yang digariskan merangkumi 7 komponen utama iaitu kerajaan pintar, ekonomi pintar, kehidupan pintar, persekitaran pintar, masyarakat pintar, mobiliti pintar dan infrastruktur pintar. 9 tahun penganjuran jelajah Ramadan RTM terus mendekati insan memerlukan, termasuk menyantuni petugas barisan hadapan. Singgah di 24 lokasi kali ini setelah tertangguh tahun lalu. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek, bertemakan sucinya Ramadan, ini platform terbaik bagi RTM melakukan aktiviti kemasyarakatan sehingga 9 Mei ini. Semoga program ini dapat dilaksanakan dan kru-kru RTM dapat menjalankan tugas tanggungjawab mereka dengan penuh komited, dan semoga perjalanan mereka sentiasa selamat, dipermudahkan, dan untuk yang akan menerima manfaat daripada program ini, saya harap mereka kurang-kurangnya dapat meringankan bebanan mereka, khususnya dalam menyambut bulan Ramadan, dan jangan lupa untuk sentiasa menonton RTM sebagai teman setia anda.
Beliau merasmikan jelajah Ramadan RTM 2021 di Angkasa Puri. Turut hadir Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ruzain Idris. Jelajah Ramadan RTM bermula pada 2012 telah dinobatkan sebagai program tanggungjawab sosial korporat terpanjang di Malaysia, merangkumi lebih 38 aktiviti di seluruh negara oleh Malaysia Book of Records. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Terus amalkan norma baharu dan patuh ke semua SOP mencegah penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.